Hai, Assalamualaikum dan apa khabar? Video kali ni saya nak menunjukkan ialah macam mana untuk you disiplin, fokus kepada konsisten dan jangan loss dulu. Kan, selalu saya tekankan kepada entry dan saya tekankan kepada ialah macam mana nak cari trend, dan kali ni saya nak pergi ialah macam mana nak start manage ataupun menguruskan pengurusan selepas entry. Okay? Faham? Alright, so kau dah ready? Kan? Cakap yes get walaupun ini video. Okay, alright. So kita tengok dekat sini. Saya ambil sebagai contoh. Ini kebetulan saya sebelum start tadi saya terus buat satu sell dan hopefully kita akan dapat lihat dia punya pergerakan dia. Okay, yang pertama, nombor satu ialah ketika you dah mengenal pasti trend. Ketika you dah kenal pasti trend. Contohnya ialah you kena pasti you dah buat mapping dan sebagainya, you dah tengok sebagainya. Lepas tu you pun mula dah lihat kepada entry yang berlaku lah. You dah lakukan entry. Jadi bila you dah lakukan entry, satu perkara yang paling you kena lihat ialah macam mana nak menguruskan entry. Tambah-tambah kalau you trade pada weekly dan juga you trade pada monthly ataupun daily, pasal apa saya kata macam ni? Sebab jarak dia jauh. Kan in fact kalau you buy pun boleh jadi perkara yang sama. Contohnya kalau kita ambil dalam kes ni. Okay. Saya akan buang semua benda ni dulu macam biasa. Sekejap so, tak ganggu kita. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, kalau you perhatikan, katalah saya ambil ni, arrow ni. Kalau you perhatikan, katalah yang ni you nak naik ke sini kan. Katalah dia nak naik ke sini, cuba tengok jarak dia. Ini goal kan. Goal jarak bawah sikit. Lebih kurang 350 pip. Jadi 350 pip ke atas ni, sayanglah kalau you, maksudnya perjalanan dia jauh, tapi kalau kita tak protect, takutnya kita float tu pasal. Jadi sayanglah kalau dia naik sampai ke atas ni, kita dah set, rugi banyak kan. Sebab ni memang candlestick ni sell. Jadi takut dia retrace dan turun ke bawah kan. Contoh. Okay, jadi kalau misalnya jalan contoh ni dalam case tadi ni, kalau saya buat, saya dah lakukan sell, misalnya kalau dia profit, bermaksudlah saya kena tekankan awal-awal, iaitu dipanggil stop loss break even. Okay, stop loss break even. So biasanya orang tak faham apa SLBE kan, ataupun break even. Break even tu maksudnya dia break even, tetapi sebenarnya apa maksudnya kita protect. Kan, kita protect. Okay. So maksudnya kalau lah post ni sudah profit, kan profit, kalau post ni sudah profit, bermaksud sekarang ni post ni pada harga lebih kurang dalam sini, ni harga dia 1880. Kalau you nak tengok dengan jelas, ialah you buat macam ni. Contoh tapi dia kena jalan dulu, kena positif dulu Jadi contoh kalau you tengok kat sini, kalau saya ambil saya punya trading sekarang, kalau you perasan, okay, maksudnya saya tekan kat sini, you boleh nampak kat sini ada stop loss dengan TP dekat bahagian tu. Jadi kita alihkan stop loss ni pada garis yang sesuai Okay. Saya tekan sini, kita modify tekan sini. Kejap. Ini close dengan ni, saya nak kena tutup dulu. Sabar Okay, so yang ni you tekan lama. Nampak ada modify order tu. You tekan modify order, baru you boleh adjust. Nampak modify. Jadi yang ni ialah stop loss dia lah. Katalah stop loss dia. Biasanya kita akan tolak ke dia, ada keluar terus harga lah harga. Jadi stop loss ni sekarang ni kalau kita lihat, stop loss ni adalah, katalah kita nak buat stop loss pada 188.325. Untuk testing ni 188.325. Jadi at least you faham 188.3 lepas tu 25. Let's say 25. Okay, 25. Okay. So bila you buat macam ni, you tekan, you akan dapati ada satu garis keluar sepatutnya sepatutnya. Okay, dah keluar. Kita tengok kat sini. Saya turunkan dulu untuk you nampak full. You perasan tak ada garis stop loss? Ini garis stop loss. Maksudnya kalau dia naik tu, you akan hilang lah you punya profit tu. Faham tak? Okay. So maksudnya you punya position tu dalam ni masih dalam keadaan loss. Pasal apa? Kalau you perhatikan di sini, kalau you tengok, kalau you perhatikan betul-betul, kejap macam nak tarik benda ni keluar. Dekat sini nampak you dalam keadaan $3 sekarang ni, you tengah floating $3. Tapi sekarang ni kalau you perhatikan betul-betul, kalau you ni sudah profit, you boleh alihkan stop loss ni ke bawah ni. Sebagai contoh kan, sebagai contoh kalau lah harga ni dah turun melepas ni dan dah profit, maksudnya stop loss ni you alihkan dia. Alihkan. Jadi macam mana nak alihkan? You kena buat manual dekat sini. So you tekan balik. Okay, you tengok balik dekat you punya trading tadi. Okay, sekejap macam ni. You tekan balik, you tekan modify. Ni you close. Kalau itu close, you tekan modify. Modify order akan keluar. So you alihkan stop. Jadi stop ni boleh alih-alih. Contohnya nak letak, katalah dah profit kan. You pun letak alihkan kepada, sebab harga ni sekarang adalah 1880. Kalau dah profit, contoh you boleh alihkan pada 1880. Let's say. So you buatlah 1880. Tapi you tak boleh buat sekarang tau. Kenapa you tak boleh buat sekarang? Kerana 188. 188.0. Okay. You tak boleh buat sekarang pasalnya dia tengah floating. Faham tak?
Dia tengah floating. You kena faham. Jadi kalau dia naik, kena stop loss. Tapi kalau dia dah profit, you boleh hold position. Nanti kemungkinan mungkin saya bagi sampel-sampel masa live sekarang akan datang, kerana sekarang market tidak sesuai untuk saya tunjukkan terus. Jadi saya sedang tunggu sebenarnya position ni. Tapi bersama juga you boleh tahu ini tempat yang kita boleh alih dan kita gunakan apa yang patut. Faham? Jadi kita boleh alihkan. So stop loss ni, satu ialah kita boleh alihkan. Kita boleh alihkan. Maksudnya kita boleh kata, okay 18, let's say lah, you nak buat ialah 18. Okay, ni close sebenarnya. Tekan balik. Lama sikit. Okay, sekejap. Kenapa dia tak nak keluar? Sekejap okay, tekan lama. Sekejap Degil pula dia ni. Okay, dia jangan tekan atas numbers. Okay. So nampak, ni modify. Dia perkataan modify kan? Ni you alihkan. Maksudnya you boleh tulis sini contohnya 1884, let's say. Nak tinggi lagi stop loss. Jadi maksudnya kita ubah dekat tempat tu. Faham tak? So kalau you perasan, dia macam dah tak ada, tapi dia ada sebenarnya, iaitu di atas lagi. Macam tu. Faham tak? Jadi yang ni sentiasa kita gunakan. Sebab, kenapa saya mengajar you konsep stop loss ni? Bukan saja pasal stop loss BE, tetapi saya nak ceritanya ialah pengurusan risiko kita. Contoh, kan kita dah buat daily, kita nak hentam banyak, let's say dekat H4, H1 kan. Lepas tu kita kata, okay, aku takut nak tunggu. Contoh macam ni Contohnya lah you dah sell di, let's say, macam saya nak bagi contoh kat sini. Kejap saya nak buang semua yang serabut ni dulu. Okay. You tahu kat sini, di contoh sekarang ni, you nak kata you nak sell sebab H4. Let's say lah H4. Okay, H4 sell. Ni contoh. Ni kenapa guna stop loss. Ni H4. Okay. So, bila you dah masukkan guna dekat H4, apa berlaku ialah. Okay. Bila you nak masuk guna H4, bermaksudlah you takut yang kita cerita tadi, takut nak float sampai daily. Daily sampai 350 pip. Jadi stop loss dulu. Mana you sell, stop loss dulu. Jadi you jangan handle loss tu sampai atas ni. Maksudnya sampai di sini baru you sell balik. Tu cara dia. Ini kawalan risiko asas lah. Sebab tu saya mau perkenalkan stop loss ni juga sebenarnya. Okay. So tengok kat situ. Maksudnya sekarang ni, okay, kalau dia naik kena stop loss, tetapi pada sama juga, kenapa you stop loss? Pasal you nak tunggu atas lagi. Di daily ni, kalau dia naik sampai sini, you masuk lagi. Sebab kalau you carry semua ni, weight dia banyak tau. Jadi you boleh gunakan untuk satu lagi lah, kawalan risiko. So itu asas penggunaan dia. Jadi apa yang you belajar ini lah, satu dinamakan sebagai stop loss bila dah profit. Satu lagi lah stop loss untuk tunggu pembetulan arah di time frame lebih besar. Kan? Jadi kita tak larat nak carry sampai 350 pip dan sebagainya. Jadi saya buat kesimpulan kat sini. Okey, ini asas penggunaan stop loss. Sangat penting ni. Okey, asas penggunaan stop loss. Okey, stop loss ni sangat penting. Stop loss ni ialah sebenarnya untuk kawal risiko sebenarnya. Kawal risiko kita supaya kita dapat kurangkan risiko. Jadi apa yang kita buat lah, nombor satu, kena faham stop loss ni digunakan lah untuk protect position. Okay, protect position. Maksudnya lah kita akan buat stop loss pada positif BE. Kan, maksudnya kita tak kisah. Ada yang tanya saya, coach, berapa nak BE? 2 pip, 3 pip. Tak kisah. Pada saya lah, asalkan kita tak loss. BE tu maksudnya lah you tak dapat apa-apa. Jadi you dapat 1-2, lagi bagus lah. Nombor 2 lah, stop loss untuk kawal risiko semasa pembetulan arah. Okay, pembetulan arah. Ni pun penting juga ni. Kan, jadi maksudnya you dah tahu, okay, range daripada contoh tadi kita nampak iaitu daripada pink kepada purple. Kan kita clear. Kan itu range dia. Jadi jarak pula lebih kurang dalam 350 pip. Di daily daily, tapi you dah sell di H4. Lepas tu takkan you nak tahan. Kan, kalau you tahan boleh, tapi you kena faham ialah, okay, aku stop loss lah. So cut loss dulu. Stop loss dulu, lepas tu bila naik sampai sini baru you masuk sell balik. Sebagai contoh. So ini mengurangkan banyak, boleh menyelamatkan banyak margin terutamanya. So jadi saya harap you faham penggunaan basic stop loss. Kenapa saya tekankan stop loss ni? Pasal ini saya rasa satu yang sangat penting, dan juga jangan takutlah kalau loss. Maksudnya you tunggu lagi. Faham tak? Walaupun you kena, tapi bila dia profit berganda. Dan kenapa saya terangkan macam ni? Pasal saya nak you faham konsep, saya nak menggunakan konsep nama dia risk reward ratio. Kan? Kalau you perkataan tu ialah first ialah kita kata reward, risk dulu baru reward. Jadi apakah risk kita? So buat stop loss dulu apa hal. Okay, so macam mana nak urus? Satulah stop loss BE, satulah stop loss pada pembetulan arah. Itu asas yang pertama. Okay, nanti kita akan jumpa dalam video seterusnya. Dan please komen, juga like dan juga subscribe channel ni. Please bagi tahu saya apa saja komen anda dalam ni. Bagi tahu apa yang mungkin nak belajar, mungkin you nak komen video ni ataupun nak saya explain lebih lanjut. Dan mungkin boleh kongsikan pada saya.
pada masa akan datang dan saya akan jawab, baca dan juga mungkin video tu saya tak buat sekarang, saya akan buat akan datang kerana saya perlu susun satu-satu ikut silibus jugalah. Kan nanti yang masuk yang penting dan sebagainya. Okey, jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum, salam sejahtera.